Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati tenaga pengajar saya, Dr. Loh Kah Chun dan kawan-kawan sekalian. Saya Muhammad Faisal bin Abdul Halim, nombor matrik 266661, ingin membuat presentation berkenaan tugasan yang telah saya lakukan dalam subjek GMGM 3053, pengurusan latihan dalam organisasi. Jadi satu penulisan telah saya buat dan telah saya hantar kepada tenaga pengajar saya, Dr. Loh Kah Chun, dan saya ingin membentangkan hasil daripada penulisan yang telah saya buat, iaitu berkenaan persediaan untuk latihan kepada organisasi. Jadi organisasi yang saya pilih ialah Pasukan Polis Diraja Malaysia dalam skop kecil di Kontijen Pulau Pinang, iaitu di Jabatan Pengurusan IPK Pulau Pinang. Jabatan Pengurusan IPK Pulau Pinang ini diterajui oleh satu ketua jabatan, ACP Halim bin Yatim, yang mana terdapat 182 kaki tangan di bawahnya, terdiri daripada pegawai kanan, anggota dan kaki tangan awam. Jadi terdapat 2 elemen kaki tangan di bawah jabatan pengurusan ini, iaitu anggota polis dan kaki tangan awam. Kaki tangan awam sebanyak 82 orang dan anggota polis sebanyak 1 orang. Organisasi ini menjalankan kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran untuk kelancaran pengurusan keanggotaan di IPK Pulau Pinang. Terdapat beberapa cawangan di bawah jabatan ini, iaitu cawangan latihan, cawangan pentadbiran, cawangan perkhidmatan penjawatan. Yang mana cawangan pentadbiran menguruskan hal ehwal pengiktirafan balai-balai dan pengurusan seperti pemakaian pingat, penyampaian hadiah, penilaian prestasi. Manakala cawangan latihan pula menjalankan urusan-urusan pentadbiran latihan dan memberi seperti menganjurkan latihan untuk anggota-anggota baru yang baru lapor di Pulau Pinang, menyediakan latihan-latihan semasa seperti latihan kawat, latihan menembak dan lain-lain lagi. Manakala cawangan perkhidmatan penjawatan dan gaji ialah menguruskan hal-hal perkhidmatan kepada anggota-anggota di lapangan dan di ibu pejabat juga, yang mana mereka menguruskan hal ehwal gaji anggota, elang-elang tuntutan seperti tuntutan elang kapal terbang, elang khas dan lain-lain lagi. Jadi tugasan ini saya anggap agak menarik untuk saya buat, yang mana seperti yang kita tahu, jabatan ini juga menguruskan hal-hal latihan kepada anggota-anggota baru dan anggota-anggota di lapangan, yang mana anggota-anggota di lapangan ini terdiri daripada anggota-anggota cawangan, balai-balai bawahan, anggota-anggota di daerah, yang mana mereka betul-betul melakukan penugasan kepolisian am, yang mana penugasan seperti sekatan jalan raya, tangkapan, penulisan report, dan mereka berhadapan dengan orang awam. Manakala anggota-anggota di Jabatan Pengurusan cuma melakukan hal ehwal operasi pejabat sahaja. Jadi saya akan melakukan analisa berkaitan keperluan latihan yang akan kita buat di jabatan ini. Jadi analisa ini telah saya buat melalui 2 kaedah, iaitu kaedah kualitatif dan kuantitatif. Yang mana kualitatif, saya telah menemubual ketua jabatan pengurusan sendiri, iaitu ACP Halim bin Yatim, untuk mendapat informasi daripada ketua jabatan sendiri. Jadi saya telah menanyakan soalan berkenaan informasi umum, berkenaan keperluan tugas, keperluan organisasi, informasi lain seperti keperluan lain daripada atasan kepada anggotanya, dan informasi rahsia berkaitan isu-isu dan masalah dalam organisasi ini. Jadi hasil daripada analisa temubual mendalam, saya telah mendapat satu isu yang mana ACP Halim bin Yatim telah menyuarakan hasrat yang mana beliau mahu anggota-anggotanya bersifat fleksibel dan relevan untuk ditugaskan pada bila-bila masa. Sebagai contoh, beliau telah menyuarakan satu pendapat yang mana apabila pandemik COVID-19 melanda negara, anggota-anggota pejabat pengurusan juga turut serta dikerahkan untuk bertugas di lapangan. Akan tetapi terdapat aduan daripada orang awam yang mengatakan anggota-anggota ini kurang kemahiran dalam menjalankan penugasan kepolisian am. Seperti sekatan jalan raya, mereka kurang pengetahuan untuk menjalankan sekatan itu, dan antara yang paling kritikal ialah
kemahiran di kaunter aduan, yang mana seperti yang kita tahu, kaunter aduan adalah saluran utama komunikasi antara orang awam dan anggota polis. Jadi jika anggota polis itu sendiri kurang kemahiran dalam pengurusan kaunter aduan, itu adalah antara masalah yang besar. Jadi ACP Halim Bariatin menyuarakan hasrat dan bersetuju untuk dilakukan analisa keperluan latihan di jabatan ini. Jadi seterusnya saya melakukan satu kaedah pengumpulan data lagi, iaitu kaedah kuantitatif, yang mana saya mengedarkan 100 borang kaji sidik yang mana terdapat soalan-soalan, dan di borang itu seperti yang kita lihat, ini adalah borang kaji sidik yang telah saya buat, yang mana bahagian satu menceritakan tentang identiti responden itu, dan yang bahagian kedua terdapat soalan-soalan. Yang ketiga adalah pendapat jika responden itu mahu menghadiri jenis-jenis latihan yang bagaimana. Jadi hasil daripada analisis yang setelah saya buat, kebanyakan anggota-anggota yang berkhidmat di jabatan pengurusan ini mahu dan mereka rasa lebih selesa jika ditugaskan di pelbagai cawangan ataupun kepolisian di bawah, kerana mereka suka memperbagaikan tugas hakiki mereka. Mereka juga tidak mahu duduk di dalam pejabat melakukan operasi pejabat sahaja. Jadi dan hasil soal sidik ini juga menyatakan mereka kurang pengetahuan di tugasan lapangan, seperti tugasan asas, penulisan report, bercakap dengan orang awam, pembukaan sekatan jalan raya dan lain-lain lagi. Jadi hasil daripada analisis yang telah saya buat, saya telah mencadangkan satu perancangan latihan yang mana hasil daripada borang kaji selidik dan penubuhan secara mendalam, saya telah mencadangkan latihan induksi asas kemahiran kepolisian am. Jadi matlamat latihan ini adalah untuk mendedahkan anggota-anggota di jabatan ini, iaitu jabatan pengurusan dalam kepolisian am di lapangan. Objektif program ini adalah melatih anggota jabatan pengurusan dalam kepolisian am, mendedahkan anggota dengan pengurusan komunikasi dengan orang awam dan polis, menerapkan nilai-nilai kerja pasukan, meningkatkan kemahiran dalam penggunaan aset-aset seperti set walkie-talkie, motosikal URB, kenderaan pasukan yang lain, meningkatkan keyakinan anggota PDAM dalam pengurusan dalam membantu kepolisian am di lapangan. Sebagai contoh, andai kata pandemik COVID-19 melanda sekali lagi di negara kita, jadi anggota-anggota di pejabat pengurusan ini akan sekali lagi ditugaskan di lapangan, dikerahkan di lapangan untuk membantu anggota bawahan, dan apabila apabila kemahiran di lapangan telah mereka kuasai, mereka tidak akan mempunyai masalah untuk menjalankan pekerjaan di bawah. Jadi kandungan program yang akan saya jalankan, iaitu terdapat 5 silibus dalam latihan ini. Yang pertama ialah kemahiran pentadbiran kaunter aduan, yang mana kita akan mengajar tentang penulisan report, bercakap dengan orang awam, dan komunikasi laporan kepada orang atasan. Yang kedua ialah kemahiran pengurusan sekatan jalan raya, yang mana kita akan ajar berkenaan pentadbiran sekatan jalan raya, peralatan yang akan digunakan, kekuatan keanggotaan yang perlu dalam satu sekatan jalan raya. Yang ketiga, kemahiran operasi komunikasi dan semboyan. Seperti yang kita tahu, setiap anggota polis yang bertugas di luar atau di lapangan dibekalkan dengan satu set walkie-talkie untuk berhubung dengan bilik gerakan di daerah ataupun di ibu pejabat kontijen. Jadi kita akan ajar cara untuk menggunakan set walkie-talkie, bahasa dalam perbualan, cara bercakap, cara menyampaikan laporan. Yang keempat, kemahiran pemanduan kenderaan, pengurusan aset, yang mana seperti yang kita tahu, di penugasan lapangan kita menggunakan aset-aset kenderaan seperti kenderaan pasukan, motosikal URB, unit ronda bermotosikal dan lain-lain lagi.
Jadi kita akan ajar cara penggunaan aset, cara penulisan logbook untuk kenderaan itu dan cara kita memohon untuk mengambil kenderaan dan menyerahkan kembali kenderaan. Yang kelima ialah praktikal, yang mana kita akan praktikkan segala yang kita belajar dalam silibus ini pada hari yang terakhir. Jadi kumpulan sasar yang telah saya sasarkan ialah anggota di jabatan ini sendiri seramai 100 orang, dan kita akan lakukan secara berfasa, dan satu latihan kita cuma memerlukan 30 orang peserta saja kerana lebih kurang peserta yang kita ambil, lebih senang kita akan handle program ini. Jadi pembelajaran latihan kita tidak memerlukan pembelajaran yang banyak, yang mana peralatan kita akan mohon daripada jabatan lain. Contohnya jabatan logistik akan sediakan peralatan, kenderaan, dan untuk makanan kita akan mohon pada jabatan kepada cawangan kebajikan IPK Pulau Pinang. Pembelajaran yang akan saya gunakan dalam program ini sebanyak 2,850, yang mana kita akan menyediakan sarapan pagi 5 hari kepada 30 orang peserta, yang mana satu peserta kita akan belanjakan sebanyak RM7. Dan kita juga akan membelanjakan makanan tengah hari selama 5 hari kepada 30 orang peserta, dan yang mana satu peserta akan menerima belanja sebanyak RM12, dan total bajet untuk program ini adalah sebanyak 2,850. Jadi seterusnya saya ingin menerangkan tentang persediaan diri peserta dan kejurulatihan. Jadi seperti yang kita tahu, program ini akan berjalan selama 5 hari, yang mana satu hari kita akan dedahkan pada satu silibus, dan satu silibus kita akan jemput seorang jurulatih daripada jabatan lain, yang mana sebelum ini selepas surat kelulusan diluluskan, kita akan mohon jurulatih daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Komuniti di IPK Pulau Pinang. So hari pertama kita akan jemput ASP Khairi Berawi, Ketua Polis Balai. Yang kedua kita akan jemput SI Syahriza bin Hamdan, SI Koordinasi Sekatan Jalan Raya. Hari ketiga kita akan jemput Inspektor Riza bin Kamarudin, Inspektor Komunikasi, yang mana akan mengajar tentang penggunaan set-set uki-toki dan semboyan. Dan untuk hari keempat, kemahiran pemanduan kenderaan, kita akan jemput SI Ku Osman bin Ishak, iaitu Ketua Cawangan Pengangkutan IPK Pulau Pinang. Jadi hari kelima kita tiada jurulatih, tapi setiap praktikal yang kita jalankan di balai ataupun tempat yang kejadian tu akan dipantau sendiri oleh Ketua Jabatan Pengurusan ACP Halim bin Yatim. Dalam program ini juga kita akan jemputan terhormat, iaitu Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Suhaili bin Mazin, yang mana beliau akan memantau perjalanan program. Dan untuk penilaian pula, kita akan setiap program yang dijalankan, setiap praktikal yang jalan, kita akan ACP Halim bin Yatim akan nilai dan akan masukkan dalam penilaian prestasi anggota masing-masing. Jadi keseluruhannya perancangan yang saya buat dan analisis saya buat ini adalah untuk mengetahui keperluan latihan yang diperlukan oleh setiap anggota, yang mana kita tidak mahu anggota-anggota di jabatan ini terlepas daripada menghadiri ataupun mempunyai kemahiran dalam kepolisian am. Seperti yang kita tahu, setiap anggota polis tidak terlepas dalam melakukan tugas-tugas di lapangan, walaupun mereka bekerja di cawangan-cawangan lain, cawangan-cawangan yang tidak melakukan kerja-kerja kepolisian am. Seperti yang kita tahu, kita tidak tahu pandemik ini akan berulang lagi ataupun tidak. Jadi kita dengan latihan ini kita akan lebih bersedia untuk menghadapi bencana-bencana lain. Jadi itu saja, sekian, terima kasih.